Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berjumpa dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Dan alhamdulillah pagi ini kita berada bersama-sama di perkarangan ataupun di dataran satu tempat baru, satu monumen baru yang ada di Bandar Seri Begawan, iaitu di tempatnya tidak jauh daripada pusat Bandar Seri Begawan, iaitu terletak di Jalan Babu Raja. Tempat ini dipanggil sebagai Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Bandar Seri Begawan. Masya Allah, sangat cantik, sangat indah, dan sesiapa yang berpeluang sama ada tani daripada dalam negara ataupun daripada luar Brunei Darussalam, insya-Allah boleh melawat tempat ini. Jangan ketinggalan untuk melawat tempat ini yang banyak tidak diketahui oleh orang ramai. Alhamdulillah, pagi ini kita daripada sini dan kita akan bersama-sama pada muka surat 461 seperti biasa. InsyaAllah kita akan bersama-sama pada muka surat baru, dan muka surat pada hari ini adalah juz yang ke-23, page yang terakhir. Kita akan masuk pada juzuk yang ke-24 pada esok hari, insya-Allah pada hari Selasa, pada hari Rabu. Hari ini adalah hari Selasa, 13 hari bulan Oktober, 13 Oktober tahun 2020, dan hari ini juga adalah bersamaan dengan 25 Safar 1442, insya-Allah. Dan kita insya-Allah akan bersama-sama pada surah Az-Zumar, pada surah Az-Zumar ayat 22 sehingga ayat 31, ayat 22 sehingga ayat 31 daripada surah Az-Zumar, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini, pada muka surat ini, insya-Allah pada muka surat 461 pada pagi ini, insya-Allah. Jadi dalam muka surat ini, yang pertama sekali ialah kita akan melihat bagaimana sambungan, kita kata iaitu sambungan daripada apa yang telah kita baca pada sesi kemarin, iaitu pada sesi 12 hari bulan Oktober, 24 hari bulan Safar 1442, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang perbandingan, iaitu apa? Adakah sama sini kan, iaitu apa yang Allah Taala sebutkan, alam tara annallaha anzala minas sama. Allah Taala sebutkan dengan penceritaan. Selepas Allah Ta'ala sebutkan tentang adakah sama dan sebagainya, kemudian Allah Ta'ala sebutkan tentang penceritaan, tentang memberitahu tentang salah satu daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah dia menurunkan air daripada langit yang semalam kita baca, kemudian hujan dah turun, dan kemudian Allah Ta'ala sebutkan bagaimana air itu telah turun di bumi dan kemudian menumbuhkan pokok-pokok, dan kemudian pokok-pokok itu telah kita katakan pokok-pokok itu telah mengeluarkan menjadi hijau, menjadi cantik, menjadi indah, dan kemudian seterusnya lama kelamaan pokok itu menjadi menjadi reput dan kemudian hilang. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala buat perbandingan di sini. Dikatakan oleh setengah ulama seperti Syekh Sya'rawi di dalam khawatir Al-Qurannya, dia katakan bahawa ini adalah muqaddimah kepada apa yang hendak diceritakan selepas daripada ni, iaitu apa yang diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala selepas ni, iaitu pada ayat yang akan kita baca pada hari ini, itu ayat 22 sehingga dan ayat 31 sehingga ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dalalim mubin. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala menyebutkan, iaitu pertanyaan. Allah Ta'ala mulakan dengan ni dalam bahasa Arabnya artinya adakah. Afaman, adakah orang-orang yang, adakah maka orang yang syarahallahu sadrahu lil Islam, orang-orang yang diberi kelapangan. Syaraha ni artinya lapang daripada satu perkara yang sempit, satu perkara yang kecil, yang damai, yang kemudian dibesarkan, diluaskan. Jadi syaraha tu kalau dalam bahasa Melayu pun bersyarah kan, dia kata bersyarah tu artinya ialah menceritakan satu perkara dengan panjang lebar, itu nama syarahan. Kalau buku pun syarah buku artinya apa?
satu kalimah-kalimah matan yang pendek di dalam kitab-kitab yang kecil, kemudian akhirnya diterangkan dengan lebih jelas lagi. Jadi syaraha ni ialah satu perkataan menunjukkan kepada kelapangan, keluasan. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, Allah Ta'ala menyebutkan orang yang menerima Islam ni ialah orang-orang yang diluaskan hatinya, dilapangkan hatinya. Dia menerima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menerima dakwah, menerima Islam. Tapi orang yang tidak menerima Islam, maksudnya ialah apa? Maksudnya ialah orang itu adalah orang yang telah disempitkan. Orang yang tak nampak satu benda. Yang dia nampak, contoh iaitu dia hanya nampak perkara-perkara yang dia nampak depan mata saja. Mungkin dia boleh kaji kan, dia boleh kaji fizik, chemistry dan juga biologi. Dia kaji pada manusia, dia kaji pada haiwan, dia kaji pada perkara-perkara ada keliling dia ni. Tak kira nama dia fizik, kalau pada manusia nama dia biologi, nama binatang pada biologi, kemudian pada perkara yang chemical nama dia chemistry. Ketiga-tiga tu adalah perkara-perkara yang boleh dilihat, boleh diterokai, boleh difikirkan oleh manusia, kemudian ada melahirkan formula-formula. Tetapi ingat, ada perkara lain yang tidak nampak, yang tidak dapat dilihat oleh mata, tak dapat dirasai, tak boleh dihidu oleh hidung. Bukan tak boleh dirasai oleh hidung ni kerana dia sakit COVID ni, bukan. Tapi memang tak sampai, kerana perkara itulah ghaibiyat. Jadi hanya orang-orang yang Islam saja yang dapat memahami perkara ini, yang dapat nampak perkara ini. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang-orang yang nampak Islam, terima apa yang Nabi SAW bawa ini, orang itu telah dilapangkan hatinya. Jadi ertinya terbaliknya, orang yang tidak nampak Islam ini, tak terima Islam ini, tak nampak kebaikan Islam ni, orang itu telah dikecilkan, orang telah sempitkan dadanya. Jadi perbezaan dua. Allah Ta'ala sebut, adakah orang-orang yang telah diberi kelapangan dadanya untuk menerima Islam itu, fahuwa ala nurir min rabbih, dan dia itu tapi dia memang mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebenarnya orang yang terima Islam ni, dia mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ayat itu habis begitu, kemudian seterusnya fawailul lil qasiyati qulubihim. Allah Taala fawailul lil qasiyati qulubuhum. Allah Taala sebut kat sini tidak ada jawapan. Allah Taala pertanyaan tapi tidak ada perbandingan. Jadi ayat ni begini kan. Adakah orang-orang yang diberi kelapangan hatinya itu, maka celakalah. Allah sebut. Tapi ulama-ulama membuat satu jawapan situ dikata adalah mahzuf. Mahzufnya itu, perbandingannya adalah mahzuf, iaitu mahzufnya bagaimana? Dia katakan, adakah sama orang-orang yang diberi kelapangan hatinya untuk menerima Islam dengan orang-orang yang menolak Islam? Kemudian terus, sebab apa Allah Ta'ala tak nak sebut orang-orang yang begitu tu, sebab apa boleh difahami dah. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Akibat daripada orang-orang yang tidak menolak, orang yang menolak Islam ni. Orang yang menolak Islam ni, Allah Ta'ala sebut dia qasiyah. Fawailul qasiyati qulubuhum min zikrillah. Maka celakalah. Ataupun wail ini ada beberapa pendapat, tapi kita sebutkan pendapat yang popular, iaitu maknanya adalah celakalah ataupun neraka wail lah bagi orang-orang yang keras. Qasiyah ni artinya keras. Keras hatinya min zikrillah, daripada mengingati Allah. Ada dua pendapat di sini ulama tafsir. Setengah pendapat mengatakan keras hati mereka kerana mereka ini tidak mahu mengingati Allah, dan ada mengatakan bahawa mereka tidak mahu mengingati Allah itulah maka menyebabkan hati mereka itu keras. Jadi artinya bagi kita seorang mukmin ialah bagaimana kita ni sebenarnya ialah untuk melembutkan hati, maka kita memerlukan kepada memperingati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak ingat pada Allah, maka hati dia akan menjadi keras. Yang dapat kita fahami daripada ayat 22 pada pagi ini. Seterusnya ialah ayat Allahu nazzalal ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Allah Ta'ala sebutkan pula, iaitu bagaimana Allah Ta'ala ni menurunkan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia, ahsanal hadis. Ahsan adalah yang terbaik, yang paling baik, yang top baiknya. Kemudian al-hadis ialah ungkapan. Apa dia? Ahsanul hadis ini ialah Al-Quran. Artinya Al-Quran di sini Allah Ta'ala beri sifatkan dia, sifatkan Quran ini sebagai apa? Ahsanul hadis. Ungkapan yang terbaik. Jadi tidak ada ungkapan yang lebih baik daripada Al-Quran. Walaupun kita kata hadis Nabi tak boleh challenge dengan Al-Quran. Walaupun Nabi SAW maksum dan apa yang dia, tapi Allah Ta'ala menunjukkan apa dia ni ahsanul hadis, Allah Ta'ala pelihara dia.
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami jaga Al-Quran. Tapi tidak samalah seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis sahih, yes. Kalau hadis mutawatir, yes. Tapi kalau hadis-hadis ada banyak peringkat. Tapi Quran tak ada. Quran hanya satu saja, iaitu Quran yang diturunkan oleh Allah SWT dan terjaga. Kalau ada manusia yang cuba untuk mengada-ngadakan satu perkara yang sama seperti Quran, dia kata ini Quran, mendakwa Quran, maka dia akan tertolak dengan sendirinya. Seterusnya Allah Ta'ala sebut ialah ia ni adalah kitab mutasyabihan. Dia adalah seolah-olah macam nampak sama, mutasyabih, hampir sama. Apa yang dikatakan hampir sama ni? Ulama-ulama tafsir menyebutkan yang dikatakan sebagai hampir sama ni ialah yang pertama dari segi maudhu'nya, dari segi tajuknya, dari segi kontennya. Konten tu hampir sama iaitu apa? Iaitu tidak ada pertelingkahan di antara satu ayat dengan satu ayat. Walaupun kadang-kadang kita nampak macam bertelingkah, walaupun kita nampak kadang-kadang dia berbeza, tapi sebenarnya dia tidak berbeza. Contoh lagi ialah yang ulama sebut ialah dia tidak mutasyabihan, hampir sama dari segi apa? Sama dari sudut apa? Dari sudut balaghahnya, dari sudut bahasanya, dari sudut, walaupun kadang-kadang kadang-kadang kita nampak macam macam samanya, di sana dah cerita, di sini cerita lagi tak. Jadi Imam Asy-Sya'rawi, Syekh Sya'rawi menyebutkan, dia kata tidak ada salah kita mengatakan bahawa ayat sana lebih tepat daripada sini, ayat sini lebih tepat daripada sana. Itu adalah satu kesalahan. Kenapa? Setiap ayat daripada ayat Quran tu dia mempunyai nilai balaghahnya yang tersendiri, nilai adabnya, nilai sastranya yang sangat indah, yang hanya boleh difahami jika sekiranya kita belajar bahasa Arab, of course. Tapi bagi kita yang tidak mampu untuk belajar bahasa Arab, tidak ada kemampuan lagi pada masa ni, insya-Allah akan datang ada masa, insya-Allah ada kemampuan, insya-Allah kita cuba. Tapi setakat yang kita mampu pada hari ni, kita yakin bahawa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ni walaupun nampak sama, tapi sebenarnya adalah mempunyai mengukuhkan dan memberi makna-maknanya yang tersendiri, hampir sama, mutasyabihan. Kemudian mathaniya, yang diulang-ulangkan. Ulama tafsir sebut lagi kan sini, kenapa disebutkan ulang-ulang? Kerana Quran ini walaupun dibaca berulang kali, tapi tidak merasa jemu. Tak ada orang rasa macam boring baca Fatihah kan, kenapa? Kontennya sama dan sebagainya. Tak kan? Allah Ta'ala kirimkan pembaca-pembaca kori-kori yang handal, kori-kori yang baik kan. Setiap tahun kita ada pertandingan. Sebagai contohnya kan, pertandingan membaca tilawah Al-Quran. Dan kita rasa sungguh indah kan. Setiap hari, kita akan merasai kan, tak pernah boring. 1442 tahun kita sejak daripada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi 1432 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. 1442 tahun daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf tapi adakah kita merasa boring 1400 tahun? Tak ada kan. Tak ada boring. Tak ada orang rasa macam boring lah, benda yang sama. Cuba surat khabar kan, surat khabar orang beli hari ni, orang baca, kemudian tak adalah orang tak baca dah esok kan. Sebab apa? Orang buat lapik ni lah, buat bungkus goreng pisang lah sebagainya kan. Tapi Al-Quran tidak macam tu kan. Okey, itu jadi kata taksyairu kemudian taksyairu minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum. Dan kemudian orang yang membaca, orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia membaca ayat-ayat Allah ni, dia akan merasa gerun, merasa seram. Bukan seram takut tapi merasa gerun, merasa perasaan takut tu. Taksyairu tu ialah, dia kata taksyairu kalau ikutnya gementarlah kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Jadi artinya sini ini dikatakan sebagai majaz untuk menunjukkan kepada rasa takut seorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu yang pertama, takut. Kemudian yang kedua, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian selepas daripada itu, hatinya menjadi lembut, kulitnya menjadi lembut. Talinu juluduhum wa qulubuhum. Jadi satu yang pertama tadi dia katakan taksyairu, kemudian talinu. Kemudian jadi adalah orang-orang yang mungkin mempersoalkan, kenapa pula kan yang tadi itu talin, yang ini talin, kemudian yang tadi itu taksyairu. Jadi ulama-ulama menyebutkan sini bahawa bagi seorang Muslim ni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang bagi salam, jadi saya jawab dulu sebab saya ternampak. Jadi daripada sini kan, ulama-ulama telah menafsirkan bahawa bagi seorang Muslim tu dia ada dua sifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah al-khaufu, iaitu takut, dan yang kedua adalah ar-raja. Bukan takut kalau kita takut pada hantu, kita tak ada harapan dah pada hantu tu kan.
ini cerita hantu kan, zaman cerita hantu kan. Walaupun tu banyak cerita mengarut tu kan. Tapi maknanya kalau kita takut pada satu benda tu, takut pada ni, kita takut tu, kita takutlah, tak ada kita harap lah. Tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita mesti ada dua, iaitu mesti takut dan juga mesti harap. Sebagaimana kata Sayyidina Umar, jika sekiranya ada satu suara daripada langit mengatakan bahawa tidak akan masuk syurga melainkan seorang saja, maka aku harap ianya adalah aku. Tapi kalau ada suara mengatakan bahawa tidak akan masuk semua orang masuk neraka kecuali seorang saja, aku merasai bahawa akulah yang masuk, semua orang akan masuk syurga kecuali seorang, akulah orang yang masuk neraka itu. Jadi maknanya itu di antara takut dan juga harap. Jadi ayat ni menceritakan tentang bagaimana sikap seorang Muslim apabila dia takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ayat seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah Taala sebutkan bahawa penentuan hidayah dan juga kesesatan ini ialah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Kerana Allah Taala sebut kat sini kan, siapa yang Allah Taala beri hidayah, maka tak ada orang yang dapat menyesatkan dia. Siapa yang Allah Taala dah tetapkan bahawa dia akan sesat, maka tak ada yang dapat memberi hidayah kepadanya. Sebab itulah pohonlah kepada Allah, sebab kita tidak tahu kan bahawa kita ni adalah termasuk dalam golongan mana. Jadi insya-Allah kita minta pertolongan Allah, kerana Allah Taala menyuruh kita berbuat demikian. Kemudian seterusnya, afaman yattaqi biwajhi su'al azabi yaumal qiyamati wa qila lizzalimina zuqu ma kuntum taksibun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kat sini kan, afaman yattaqi biwajhihi su'al azabi yaumal qiyamati. Ini pun pertanyaan tetapi tidak ada perbandingan, kita katakan. Dia maknanya bertanya kan, adakah, tapi dia tak ada jawapannya, seolah-olahnya lah kan, tetapi jawapan itu difahami kan. Bagaimana Allah Ta'ala berkata, iaitu adakah orang-orang yang takut dengan mukanya. Kenapa disebut muka di sini takut? Bukan takut dengan hati, ketakutan. Sebab apa kan, manusia ni bila dia takut, ni ulama tafsir sebut kan, manusia ni kalau dia takut sesuatu benda kan, dia akan tahan dengan tangan dia akan tahan dengan kaki dia kan, takut terkena pada dia. Jadi bila tahan dengan muka ni, takut dengan muka ni menunjukkan kepada tahap yang paling tinggi sekali dalam bahasa Arabnya. Tahap yang paling tinggi takut pada sesuatu tu. Kalau kita takut ni tutup muka kan, masuk dalam selimut. Tapi tutup, bila kata takut dengan muka ni maknanya seorang yang sangat-sangat takut biwajhi su'al azab, dia takut kejahatan azab, maknanya dia takut azab neraka tu yaumal qiyamati. Jadi adakah orang yang macam tu sama? Tak sama kan. Kemudian Allah Taala kata waqila lizzalimina zuqu ma kuntum taksibun. Dikatakan kepada orang-orang yang zalim tu, zuqu, rasailah kamu, ma kuntum taksibun, daripada apa yang kamu usahakan. Kan atas dunia ni kamu berusaha untuk membuat zalim pada manusia, menyakitkan manusia, menzalimi orang ini dan orang itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kenakan, kena kamu sekarang. Kemudian kazzabal ladzina min qablihim fa'atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Dia mendustai orang-orang musyrik ni, orang-orang yang mendustai nabi ni, dia mendustai allazina min qablihim fa'atahumul azab. Sebelum daripada ni pun nabi-nabi terdahulu pun memang dah kena dah. Mereka telah mendustai. Siapa? Musuh-musuh nabi-nabi. Mereka ni mendustai nabi-nabi. Jadi fa'atahumul azab, dah dikenakan azab. Nabi Nuhnya, Nabi Hudnya, Nabi Salehnya, Nabi Syuaibnya kan. Kaum-kaum mereka semua ni telah mendustai nabi-nabi ni. Jadi apa yang dikenakan kepada mereka, Allah Taala cerita ni untuk ambil pengajaran kan, supaya kita orang-orang sekarang ni kan, manusia moden ni kan, supaya ingat sikit kan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh kenakan perkara-perkara tersebut pada mereka. Fa'azaqahumullah al-khizya fil hayatid dunya wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Mereka semua dah kena, Allah Taala sebutkan dah kena apa? Azab dunia. Tengok kan, mereka kena macam-macam kan. Kena hujan batu daripada langit. Mereka kena dengan suara bertempik yang sangat kuat kan. Mereka kena dengan ribut pasir. Mereka kena macam-macam. Mereka dimatikan di dalam laut. Mereka ni ditenggelamkan di dalam banjir besar. Semua tu dikenakan azab. Tapi adakah mereka terlepas? Tak. Mereka akan dikenakan lagi azab di akhirat. Jadi Allah Ta'ala nak kenakan kepada mereka. Jadi jaga-jaga wahai orang yang menentang Islam. Allah Ta'ala boleh kenakan azab, Allah Ta'ala boleh kenakan macam-macam perkara atas dunia ni. Allah Ta'ala boleh kirimkan yang manusia tak mampu untuk tolak lagi.
Kalau Allah Ta'ala kirimkan api untuk membakar tanah-tanah seperti apa yang berlaku baru-baru ni, Allah Ta'ala kirimkan ribut, adakah manusia boleh menolak? Allah Ta'ala kirimkan puting beliung, manusia boleh menolak? Allah Ta'ala kirimkan banjir, boleh menolak? Hujan yang lebat menyebabkan air banjir, Allah Ta'ala mengirimkan balanya dengan air tak ada pula kan. Kadang-kadang air terlebih, kadang-kadang air tak ada. Macam-macam apa yang Allah Ta'ala boleh kirimkan kan. Kalaulah manusia tu nak ambil pengajaran. Tapi kalau tak ambil pengajaran, hanya dikatakan, oh ini bencana alam, ini bencana alam. Tak pernah direlitkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tak pernah direlitkan dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Allah Ta'ala sebut seterusnya, walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin la'allahum yatazakkarun. Dalam Quran ni Allah kata disebutkan pelbagai hadzal qur'an, fi hadzal qur'an min kulli masalin. Masalin ni artinya ialah perumpamaan. Masalin tu adalah cerita. Itu pelbagai pendapat ulama apakah maksud masal tu. Jadi cerita pun betul, perumpamaan pun betul. Jadi Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran ni macam-macam. Sebab apa kan? Semua tu la'allahum. Allah Ta'ala sebutkan la'alla tu, tujuan dia Allah Ta'ala buat benda tu semua adalah la'alla, moga-moga mereka ini mengambil pengajaran. Tapi manusia ni mengambil pengajaran ke? Oh tidak. Manusia makin bongkak kadang-kadang tu kan. Jadi hati yang tak nak ambil pengajaran ni kan, datanglah apa-apa tak nak ambil pengajaran. Tapi kita harap insya-Allah kerja umat Islam ialah menyampaikan, memberitahu supaya manusia ni akan ada insya-Allah kan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri hasilnya walaupun sedikit, tetapi usaha kita itulah yang Allah Ta'ala nak lihat kan. Apakah kita telah menyampaikan Islam ini kepada semua manusia? Sebab manusia ramai tak tahu kan, Quran tak tahu. Jadi kitalah tanggungjawab kita sebagai umat Islam ni untuk mengetahui Quran, untuk mengetahui isi Quran, untuk mengetahui apakah yang kita nak beri kepada manusia. Kalau kita sendiri pun tidak ada, Quran kita pun jauh, kita pun tak tahu, tak pernah baca Quran ataupun baca Quran tapi tak faham makna, jadi itu adalah suatu yang memalukan lah untuk umat Islam. Jadi mari insya-Allah kita sama-sama, sesi kita ni insya-Allah di antara cara lah insya-Allah untuk membantu sedikit. Dan selepas daripada ni insya-Allah tuan-tuan pun boleh, tuan-tuan puan-puan boleh pergi lagi kepada ramai ulama-ulama, ustaz-ustaz yang muktabar lah, yang boleh diterima insya-Allah untuk memahami lagi dengan lebih dalam. Seterusnya itu ayat 27, ayat 28, Qur'anan Arabiyyan ghaira zi iwajin la'allahum yattaqun. Quran ni Allah Ta'ala sebut ialah Arabi. Jadi ulama memanglah kata memelihara perkara ni, iaitu Quran mestilah Arab. Walaupun kita kadang-kadang menggunakan terjemahan, tak salah menggunakan terjemahan, tetapi Quran itu yang Arab tu mestilah itulah yang asalnya. Walaupun terjemahan kalau ada pertikaian, ada masalah pun mesti direferkan kepada yang Arab juga. Sebab Arab itu yang aslinya, dan Arab itu mempunyai suatu keistimewaan yang tidak ada pada bahasa-bahasa lain. Dengan balaghahnya, dengan nahunya, dengan sorafnya, dengan perubahan-perubahan walaupun sedikit itu mempunyai makna-makna dan kesan-kesan yang tersendiri dari segi bahasa Arab. Jadi oleh kerana itulah maka Quran ini Allah sebut bahasa Arab, maka ulama-ulama berpegang bahawa Quran mestilah bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan ghaira zi iwajin, yang tidak ada pertentangan, yang tidak ada bengkok-bengkok, yang tidak ada tidak betul, yang tidak ada sengit-sengit, yang tak ada iwaj. La'allahum yattaqun, moga-moga mereka ni bertakwa. Jadi manusia ni mencari kesilapan Al-Quran sejak daripada dulu lagi. Tak kira lah mereka ni orang Islam ke, orang tak Islam ke kan, orientalis ke, sebagaimana yang kita sebut semalam, mereka ni berusaha untuk mencari kesilapan Quran. Yang mereka katalah kesilapan Quran, pertentangan Quran, contradiction dalam Quran ke, dah macam-macam lagi. Tapi mereka tak jumpa juga. Kalau mereka jumpa, kadang-kadang mereka pun highlight lah, oh ini pertentangan, tapi rupa-rupanya memalukan. Mereka tak faham sebenarnya. Jadi ulama-ulama Islam telah menjawab lah kan, kalau ada apa perkara macam ni. Dan seterusnya, daraballahu masalan, Allah Ta'ala pun sebut antara perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Sebutkan sini, daraballahu masalan, Allah Ta'ala telah membuat satu perumpamaan, rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul. Dua orang lelaki, satu hamba, yang satunya dikongsi punya, hamba, tapi tuannya mungkin kata ada 10, tuannya mungkin ada lebih daripada satu. Dan satu lagi ialah warajulan salaman. Warajulan salaman tu ialah artinya seorang lelaki yang hanya dimiliki oleh seorang saja. Setengah bacaan ada qiraat membaca saliman, gitu. Jadi warajulan saliman, tapi dalam qiraat kita baca warajulan salama. Salama ni artinya ialah khalisan, artinya dimiliki secara
penuh oleh seorang saja, bukan dimiliki oleh ramai orang. Jadi perumpamaan ini Allah Ta'ala sebut kan, kalau seorang hamba tu dimiliki oleh 10 orang kata, memanglah kan 10 orang, seorang nak suruh ni, seorang nak suruh ni, seorang nak suruh ni, jadi pening kepala hamba tu, lelaki tersebut yang dimiliki oleh ramai tuan tu kan. Tapi kalaulah lelaki itu dimiliki oleh seorang tuan saja, mudah kan, tuan disuruh ni, tak ada orang disuruh. Jadi erti sini Allah Ta'ala buat perumpamaan. Tak faham ke benda ni? Macam itulah juga, apa contoh tu sebenarnya? Perumpamaan itu adalah ibarat Tuhan. Manusia ada yang menyembah lebih daripada satu Tuhan. Tuhan ini kan, ada lebih 100, ada 1000, macam-macam Tuhan kan. Ada, tapi umat Islam dia adalah satu saja, Allah Ta'ala saja kan. Allah saja Tuhan kita, tak ada Tuhan lain kan. Jadi nampak tak perbezaan tu kan. Jadi kalau seorang lelaki macam tu, itu dunia kan, itu dalam dunia kan. Jadi Allah itu walillahil masalul a'la, of course lah kan. Allah Ta'ala buat perumpamaan supaya nampak kan. Jadi hal yastawiyani masalah, sama ke? Allah Ta'ala tanya tu, adakah sama kedua-dua tu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aksaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan daripada mereka ni la ya'lamun, tak tahu. Walaupun mereka ni kadang-kadang lah belajarnya tingginya, macam-macam lagi kan belajar kan, dapat degree, dapat yang banyak lah, dapat ini dan sebagainya, tapi perkara ni mereka tak faham. Jadi bagi kita kan, orang yang tak Islam ni, walaupun mereka ni kan kehebatan dari segi ilmu dunianya, ilmu pemikiran, ilmu otaknya dan sebagainya, mereka boleh fikir, mereka ni pemikir, mereka ni apa, tapi sekiranya mereka tak boleh nak faham Islam, mereka tak terima Islam, maka sebenarnya mereka ni masih lagi tidak yashrah sadrahu lil Islam, tidak yashrah, hatinya sempit, qasiyah, hatinya keras. Ayat yang terakhir, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, tak apa, Allah Ta'ala kata, kamu wahai Muhammad mati dan mereka pun akan mati juga. Jadi maknanya semua kita ni matilah, artinya kan. Pendakwah mati, orang yang didakwahi mati juga. Orang Islam mati, orang tak Islam pun mati juga. Dan mati pergi ke mana? Summa ila rabbikal muntaha, kepada Tuhanlah kita kembalikan. Pusing kepada Allah Ta'ala kita kembali. Akhirnya orang-orang yang hidup dulu, orang mencipta dulu, orang yang hebat dulu kan, 100 tahun dulu, 50 tahun dulu, ke mana mereka? Semua dah mati. Orang-orang yang berdakwah, Nabi Muhammad pun ke mana? Kepada Allah, mati juga kan. Jadi semua mati. Muhammad pun mati, Abu Jahal mati, tapi alangkah jauh perbezaan di antara keduanya. Selepas mati mereka akan berjumpa dengan Allah dan mereka akan disoal, akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian Allah kata, kemudian kamu semua pada hari kiamat di sisi Tuhan kamu takhtasimun. Takhtasimun ni ialah bertelagah, berhujah, kata mengata. Jadi dikatakan oleh ulama bahawa orang-orang yang bertelagah tu akan diputuskan di sana. Tahulah kan, kalau dunia ni kita tak tahu kan, dia ni bersalah, siapa yang bersalah. Kadang-kadang orang bersalah dia kata tidak bersalah, orang yang tak bersalah dikatakan bersalah, dan macam-macam lagi kan, berhujah. Tapi di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan putus, dah kamu yang salah, kamu. Sehingga Nabi SAW dalam Ibnu Katsir disebutkan bahawa sehingga kambing-kambing yang menanduk yang apa ni, yang menyakiti kawan kambing yang lain tu pun akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat. Okey, setakat itu saja insya-Allah. Pada esok hari kita akan masuk lagi pada muka surat 462. 462 ayat bermula ayat 32 daripada surah Az-Zumar dan masuk juzuk yang ke-24 insya-Allah. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk tag semua kawan-kawan untuk berikan kepada mereka link ini untuk mereka dapat faedah daripada pembacaan kita pada setiap pagi insya-Allah. Jadi jumpa lagi insya-Allah di esok hari. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.